Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Istimewanya seorang wanita dalam ketegasan membuat keputusan mahupun menguruskan rumah tangga, tetap ada kelembutan dan kasih sayang yang disulam bersamanya. Meskipun kadang-kala bebelannya memedihkan telinga yang ditegur, namun demi kebahagiaan suami, anak-anak dan ahli keluarga, insan ini tetap kuat dan sabar menggalas tanggungjawabnya. Jadi apa kata manfaatkan hujung minggu sebegini untuk hargai dan raikan ibu, pasangan atau ahli keluarga dengan meluangkan masa santai bersama. Teruskan setia bersama kami di Nona untuk pelbagai pengisian bermanfaat dan penuh informasi. Kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Menarik minggu ini. Mira minat masa Mira umur 8 tahun macam tu. Drum tu bukan satu alat muzik yang murah. Apa yang membuat Mira rasa sentap sikit bila tak ada siapa pun yang nak ajak Mira masa tu. Tradisional punya tekstil kita ni masih relevan dan boleh diadaptasi untuk kehidupan moden kita ni. Sawadikap, hari ini kita nak masak tom yam arang. Masakan Thailand merupakan sajian yang cukup popular di seluruh dunia. Aroma campuran rempah juga herba seperti serai, limau purut dan daun selasih pasti membangkitkan selera. Segmen Air Tangan berkongsi resepi yang diinspirasikan dari Bangkok, Thailand iaitu Tom Yam Arang. Resepi istimewa yang diolah menggunakan dapur arang ini memberikan rasa yang sangat enak dan cukup autentik. Selain itu, kami kongsikan juga sajian pencuci mulutnya yang popular iaitu pancake atau lempeng pisang khas buat anda yang gemarkan manisan. Masakan Thai sudah menjadi kebiasaan bagi selera masyarakat tempatan. Menu seperti tom yam adalah antara sajian yang wajib dicuba jika berkunjung ke restoran atau gerai yang menyajikan resepi dari negara Gajah Putih ini. Hai, Assalamualaikum. Sawadikap, hari ini kita nak masak menu yang jarang kita jumpa dekat Malaysia yang sangat istimewa. Menu tu adalah tom yam arang. Antara bahan-bahan yang diperlukan, serai, bawang putih, tomato, limau nipis, lengkuas, bawang Holland, bawang merah, cili kering, cili padi, cendawan butang, cendawan tiram, kicap sotong, kicap soya, daun ketumbar, daun selasih, pes tom yam, susu cair, ayam, udang dan sotong. Yang pertama sekali kita kena masukkan air stok ayam lah. Stok ayam 3 sendok. Okey. Seterusnya masukkan serai, lengkuas dan bawang merah yang telah diketuk. Okey, ni antara secret recipe lah. Ramai yang orang tak tahu. Akar ketumbar ni membuatkan tom yam ni lebih lazat lah. Okey, ni ya. Okey, kita kacau dulu sekejap. Bagi menambahkan aroma, masukkan daun limau purut. Okey, bila air stok ayam dah nak mendidih, bolehlah kita masukkan ayam terlebih dahulu. Okey, seterusnya baru kita boleh masukkan udang dan juga sotong. Kemudian masukkan cendawan butang, tomato dan bawang Holland. Masukkan juga cili padi yang diketuk ke dalam kuah dan kacau sehingga sebati. Kicap soya. Okey, untuk pengetahuan penonton di rumah, kenapa kita tak masukkan gula? Sebab dia paste tom yam ni dah ada gula lah, dah manis. So kita tak perlu guna gula lagi lah. Setelah kuah mendidih, masukkan daun selasih, perahan air limau nipis, cendawan tiram,
dan seterusnya masukkan pes tom yum. Okay, last sekali garnish lah. Garnish. Letakkan sedikit dalam ketumbar. Okey, dah siap tom yum arang untuk hari ini. Tom yum arang sedia untuk dihidangkan. Menu kedua pula adalah sajian pemanis mulut lempeng pisang. Bahan-bahan yang diperlukan mudah sahaja. Dough roti yang diuli menggunakan tepung dan gula, pisang, kacang dan coklat. Mula-mula, cara-cara masak kita kena ada dough roti yang disaluti dengan minyak. Okey, roti ni kita kena tekan tepi saja. Yang tengah ni kita kena bagi dia tebal sikitlah. Untuk tak nak bagi dia mudah koyak. Sekarang kita letakkan minyak. Kita juga perlukan pisang. Dan kita lipat. Jangan lupa kita tambahkan minyak untuk bagi dia lebih garing lagi. Okey, ni pun hampir siap. Sekarang kita kena salutkan dengan coklat. Dan kita potong. Dan kita tabur dengan kacang. Bagi yang menggemari menu sebegini, bolehlah mencuba. Rasanya yang sedikit masam dan manis semestinya akan memenuhi selera anda yang gemarkan masakan Thai. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Usaha Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengawal tabiat merokok dan vaping dalam kalangan generasi muda bukan sahaja disambut baik oleh komuniti tempatan, malah mendapat sambutan daripada 18 komuniti kawalan tembakau antarabangsa. Dalam usaha mewujudkan generasi penamat yang sihat dan bebas daripada tabiat merokok, Kementerian Kesihatan Malaysia berkongsi ilmu tentang kesan dan bahaya nikotin. Kami adalah doktor perubatan dan tugas utama kita adalah berkaitan dengan pembangunan polisi kesihatan. Dengan ilmu kesihatan yang kita ada, ilmu klinikal yang kita belajar, memang sangat pentinglah supaya kita dapat make sure polisi yang kita buat itu betul. Pelbagai usaha digerakkan pihak kementerian dalam menangani isu rokok dan kawalan tembakau. Antaranya inisiatif klinik berhenti merokok dan yang terbaru, pelaksanaan generasi penamat atau GEG. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, matlamat cadangan Generation Endgame GEG itu adalah untuk mewujudkan generasi baru yang bebas daripada perbuatan merokok pada masa akan datang. Suarakan pandangan anda jika anda setuju untuk GEG dengan akta ini. Jika anda mahukan anak-anak dan cucu-cucu kita bebas daripada asap rokok, speak about it. Tell your MPs to support the law. Sokongan anda mampu melahirkan generasi yang lebih sihat. Let's do this. Kalau ikut pandangan saya secara peribadi sebagai seorang pakar perubatan kesihatan awam, saya rasa ini adalah satu cadangan yang sangat bagus sebab cadangan ini akan dikombine ataupun digabungkan dengan kawalan produk merokok itu sendiri. Apa yang ada sekarang ni adalah peraturan yang kawal dia sampai umur 18 ya. Tapi dengan adanya generasi yang disebutkan tadi ni, kita akan kawal dia lepas 18, 19, 20 sampailah seumur hidupnya. Kalau kita tak kawal, kita tak buat cadangan ini, kita seolah-olah tidak memberi perlindungan kepada generasi akan datang.
Pihak kementerian juga turut bekerjasama dengan pelbagai badan bukan kerajaan bagi membendung tabiat buruk yang semakin membimbangkan ini. So kalau nak katakan sambutan anak muda dari segi isu ni memang sangat overwhelming. Walaupun diorang ni ada yang mungkin dah terjebak dengan rokok, tapi disokong dan dicuba untuk melaksanakannya. Selain memberi taklimat dan kesedaran tentang risiko merokok, tetamu yang hadir juga boleh menjalankan pemeriksaan kesihatan dengan menggunakan mesin khas secara percuma. Apa yang kami buat tadi ialah sebenarnya satu demonstrasi untuk cek kita punya tahap karbon monoksida di dalam badan. Karbon monoksida itu secara ringkasnya adalah satu molekul di mana ia terhasil daripada asap rokok yang si perokok isap. Jadi bila ia masuk ke dalam paru-paru, jadi itulah fungsinya alat ini di mana kita akan meniup dan ia akan bagi satu keputusan. Di situlah kita boleh tahu tahap sebenarnya nikotin dalam badan itu adalah tinggi ataupun rendah. Bacaan 0 hingga 6 adalah normal, 7 hingga 15 adalah perokok dan 16 hingga 25 adalah mereka yang mempunyai ketagihan melampau. Langkah-langkah yang patut dibuat, kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia telah bekerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan, badan-badan swasta dan kita ada satu laman sesawang yang dipanggil www.jomquit.com. Jadi boleh masuk ke dalam laman sesawang itu, dapatkan informasi bagaimana nak berhenti merokok dan boleh berdaftar kat situ. Jadi nasihat saya kepada orang-orang yang masih belum terjebak daripada amalan ini, cuba elakkanlah. Sebab kalau kita dah mula seronok dengan nikotin ini, seronok dengan rokok ni, dia sangat sukar untuk dirawat. Dia boleh, bukan kata tak boleh dirawat, tapi masalah ketagihan tu memerlukan pendekatan, kesabaran, rawatan dan sebagainya. Demi membina generasi masa depan yang sihat dan sejahtera, sokongan dan dorongan daripada seluruh masyarakat amat penting agar negara bebas daripada tabiat merokok. Saya sokong GEG. Saya sokong GEG. Kumpulan usahawan Flera Skin dari Flera Beauty Malaysia antara yang hadir menimba pengalaman di Majlis Bicara Inspirasi Nona. Tujuan utama saya berada di Inspirasi Nona ni adalah untuk membawa sebahagian daripada tim-tim saya untuk merasai, mendengar sendiri perkongsian daripada mereka-mereka yang telah berjaya, dan saya berada di sini juga untuk mendapatkan satu nafas baru. Bicara Inspirasi Nona ni adalah satu program yang saya rasakan sangat-sangat berilmu dan dapat memberi inspirasi bukan sahaja kepada tim saya tetapi kepada diri saya sendiri juga. Memulakan perniagaan berasaskan kesihatan dan kecantikan sejak tahun 2012, kebanyakan produk yang dihasilkan adalah bagi membantu serta merawat masalah dalaman wanita, terutamanya buat mereka yang sudah berkahwin. Flera Skin adalah satu brand yang berada di Malaysia yang kita tidak memfokuskan jualan kita hanya di Malaysia saja, tapi saya punya matlamat saya adalah untuk mengeluarkan satu produk lokal yang akan pergi international. Sebab satu produk yang sangat-sangat viral yang kami ada adalah Jelly Ajaib Viral yang menjadi pilihan selebriti di Malaysia. Jadi produk ini adalah kami mensasarkan untuk membantu lebih ramai wanita untuk kelihatan cantik, berkeyakinan, membantu mereka yang ada masalah dalaman, dan saya memang menfokuskan juga produk kami ini adalah bukan saja untuk buat duit semata-mata, bukan saja berniaga saya saja, tapi untuk menyebarkan manfaat kepada orang ramai semua. Melihat potensi dan permintaan semasa, usahawan muda ini bijak menyusun strategi pemasaran produknya sehingga meraih hasil jualan dengan nilai jutaan ringgit. Harapan saya kepada Flera Skin adalah insya-Allah saya mengharapkan semoga produk Flera Skin akan terus tersebar bukan sahaja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Jelly Ajaib Viral dan kami doakan mereka-mereka yang mencuba produk kami itu akan dapat rasa kesannya dengan lebih cepat. Selepas melebarkan sayap ke Brunei dan Singapura, jenama ini bakal memasarkan produk mereka ke Indonesia serta negara Timur Tengah. Tiada istilah gentar, jauh sekali mengaku kalah.
Bagi Nur Amira Syahira Azizul Abidin, impian untuk mengukir nama sebagai antara pemain dram wanita terbaik dunia adalah tidak mustahil kerana baginya di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Mula bermain drum seawal usia 8 tahun, Amira yang juga penyanyi, pelakon dan pengacara kini sedang menempa nama di peringkat antarabangsa. Penglibatannya dalam pertandingan bertaraf dunia serta pencapaian sebagai YouTuber terbaik Asia ketika belasan tahun bukan sahaja membanggakan, malah memberi inspirasi buat golongan milenial. Nona berkesempatan mendekati anak muda berbakat ini dalam segmen Inspirasi. Menyusun tari ala tari, sembah diberi. Cerdas tangkas ala sayang gerah dan geri. Mempunyai lebih 2.81 juta pengikut di saluran YouTube, gadis manis kelahiran Pulau Pinang ini pernah mencuri tumpuan dunia melalui kebolehannya bermain drum ketika baru berusia 8 tahun. Amira Syahira Azizul Abidin atau lebih mesra disapa Amira berjaya mengharumkan nama Malaysia pada tahun 2016 apabila tersenarai dalam 5 kedudukan terbaik pemain dram wanita dunia bawah 18 tahun. Mira minat masa Mira umur 8 tahun macam tu. 8 tahun, kecil lagi. Dan masa tu sebenarnya Mira minat disebabkan Mira tengok dekat YouTube ramai yang main drum, and kawan-kawan abah pun ramai yang musician. Mira jadi macam tertarik nak mencuba. Abah mama pun bawa pergi satu studio. Mira mencuba main drum yang real. Daripada Mira tengok orang kan, Mira cuba. Timbullah rasa minat. Bagi anak sulung daripada 3 adik-beradik ini, setiap rintangan yang dilalui tidak pernah melunturkan semangatnya. Sebaliknya, ia menjadi pemangkin untuk Amira melangkah lebih jauh lagi. Masa Mira first nak belajar basic je, just basic je main drum, Mira minta ramai dekat abang-abang yang pandai main drum lah kan. Mira minta mereka. Tapi apa yang membuat Mira rasa sentap sikit bila tak ada siapa pun yang nak ajak Mira masa tu. Tak ada siapa pun yang nak beri kepercayaan dekat Mira yang Mira boleh main drum masa tu. Kecuali mama dan abah. Daripada Mira starting, Mira minta drum dekat abah tu pun daripada macam drum set. Dia pun dah terkejut tau, macam drum tu bukan satu alat muzik yang murah. Tapi bila Mira explain, Mira tunjuk kebolehan yang Mira ada dan mereka pun memberi kepercayaan dekat Mira dan Mira teruskan sehingga sekarang. Bakat dan kebolehan Amira semakin mendapat perhatian peminat muzik apabila persembahannya di ruangan media sosial menjadi tular. Waktu first Mira dapat jemputan selepas viralnya lagu Zapin, Usik Mengusik. Lagu yang pertama Mira buat drum cover dan lagu pertama yang viral. Bila viral tu, masa tu Mira duduk kat Penang. So Mira kena ulang alik dengan parents. Adik pandang pada siapa, kalau pada abang hai gembira rasanya. Adik Sudah menjadi adat sebagai anak seni, meskipun Amira sentiasa mendapat sokongan daripada keluarga dan peminat, namun ada kalanya dia perlu terbuka untuk menerima kritikan. Nak kata down tu, ada sikit. Tu pun kalau Mira melayan. Tapi mostly Mira tak melayan. Dia banyak yang cakap, sebab Mira bila main drum kan Mira suka senyum-senyum, have fun kan, macam tu kan. Dari situ daripada Mira mula post video main drum senyum-senyum tu pun dah ada orang cakap macam-macam. Main drum ni funny ke? Lawak ke? Awaknya hantar kanyah siapa? Ramai cakap macam tu, mempertikaikan apa yang Mira buat dalam show Mira sendiri kan.
Minatnya terhadap lagu-lagu seniman dan seniwati negara tidak pernah luntur biarpun usianya masih remaja. Cover lagu-lagu yang orang kata apa, legend-legend punya lagu lah, macam lagu arwah Tan Sri P.Ramlee and also arwah Puan Sri Saloma. Memang Mira banyak cover lagu-lagu legend macam tu. Mira mencuba je. First tu Mira cuba je cover lagu Malam Ku Bermimpi. Malam Ku Bermimpi. Mira cover tengok-tengok dapat sambutan. So sampai lah ni Mira teruskan lah. Okay, sesiapa saja, terutamanya gadis-gadis yang cantik dekat luar sana tu, kalau kata ada bakat, contoh ada bakat bermain drum ataupun berkeinginan nak bermain drum, jangan rasa takut nak mencuba. Just try, go on. Bila kita tak mencuba, kita tak tahu kebolehan diri sendiri. And kalau dah boleh main drum tapi dia takut nak expose, dia takut netizen cakap macam ni lah, dia cakap macam ni lah, dia takut kecaman tu hentam dia, jangan pernah peduli dengan apa orang kata dekat kita sekalipun. Jangan pernah layan negative vibes. Sebab bila kita layan negative vibes, itu yang akan membunuh kita punya cara pemikiran, dia akan membunuh kita punya semangat. Semoga semangat dan kecekalan anak muda ini menjadi inspirasi buat golongan milenial, terutamanya wanita, untuk tampil lebih berkeyakinan dan berani mencuba demi merealisasikan sebuah impian. Minggu ini, Nona bersiaran dari Hotel Royal Chulan Damansara yang terletak di Mutiara Damansara, Selangor. Berada di lokasi segitiga emas Petaling Jaya, sekaligus memudahkan pergerakan pengunjung ke pelbagai destinasi liburan berdekatan dan aktiviti menarik yang sesuai untuk seisi keluarga. Selain menyediakan variasi pilihan juadah yang halal dan bersih, jenama yang sering diberi kepercayaan dalam menyediakan kemudahan untuk sebarang penganjuran majlis ini juga pasti memberi anda pengalaman penginapan yang manis dan berbeza. Program Bicara Inspirasi Nona 2022 BINA yang diadakan baru-baru ini turut menggunakan lokasi yang sama. Saksikan sedutan di sebalik tabir sebelum dan sepanjang majlis penuh inspirasi ini berlangsung. Royal Chulan Damansara, lokasi yang menjadi pilihan pihak produksi Nona bagi menjayakan program Bicara Inspirasi Nona 2022. Menawarkan ruang yang eksklusif dan selesa, ia sesuai untuk sebarang majlis. Telah mendapat inquiry daripada pelanggan, kami akan menjemput pelanggan tersebut datang ke hotel kami, dan pelanggan datang ke hotel dan kita akan bawa dia ke tempat-tempat yang kami rasa sesuai untuk majlis tersebut, dan pihak kami akan memberikan komitmen berdasarkan segala keperluan yang dikenaki oleh pelanggan tersebut. Semestinya saya boleh kata ialah servis kita dari segi quality of service, lebih kepada bila mana event tu berjalan, dari segi arrangement meja, kerusi, pentas dan juga meal, saya boleh katakan refreshment mereka. Kemudian yang kedua utama ialah saya boleh kata daripada kitchen side, yang mana mereka yang provide segala makanan ni. Jadi kami kat hotel memang
terutama memastikan kualiti of makanan daripada hotel kami, Royal Sheraton Damansara, berada di tempat yang paling tertinggi. Kerjasama antara setiap jabatan sangat diutamakan bagi menjayakan sesuatu acara di hotel ini. Bermula daripada pihak jualan hingga ke dapur hotel, mereka sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik buat pelanggan. Bila ada sesuatu acara, kita akan dapat lead daripada sales department. Dia akan buka satu work order at least by 3 hari lah. 3 hari mana confirmation daripada klien. Lepas tu kita akan dapat work order lah. Lepas work order kita start procurement lah, purchase barang apa semua, and then lepas tu dapat tu semua tu, saya akan buat meeting dengan staff saya semua ni. Kita akan ada meeting, kata okey, ayam masak sekian banyak ikut menu yang dia ditetapkan oleh pelanggan lah. Kita maximum time kita prepare dalam 4 jam lah. Jadi itu masak bila kita dah siap full 4 jam. This is where the main quality can maintain. Dalam masa 4 jam mesti nak kena serve pada customer. Kepuasan pelanggan nombor 1. Itu yang kita terapkan kepada staff-staff kita lah. Walaupun di belakang, lepas tu kita akan feedback mengatakan okey, pelanggan suka good food, very cooperative, and itu je lah. Kita akan bagi balikkan tu. The more kita communicate macam tu, the more they are committed to do their job. Sentiasa bersedia untuk memberikan komitmen penuh menjadi matlamat pihak hotel dalam memastikan kelangsungan acara demi kepuasan pelanggan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar bertindak sebagai badan kerajaan yang bertanggungjawab untuk memastikan penduduk luar bandar mendapat akses kemajuan seiring dengan arus pemodenan semasa. Anak kelahiran Sarawak, Siti Hazar Junaidi, 48 tahun, antara usahawan luar bandar yang terpilih untuk menghadiri majlis bicara Inspirasi Nona. Untuk makluman, produk kita adalah produk yang berasaskan herba dan rempah Sarawak, di mana mempunyai spesialiti sendiri iaitu original black pepper Sarawak, white pepper Sarawak, dan itu semuanya memang original Sarawak lah. Selain memastikan peniaga luar bandar menerima manfaat yang sama seperti peniaga di bandar, pihak kementerian juga menyediakan pelbagai kemudahan serta alatan mesin elektronik yang bersesuaian untuk membantu perniagaan mereka. Untuk usahawan masa sekarang, kita harus mengikuti trend sekarang. Teknologi sangat cepat. Kalau kita lambat, kita akan ketinggalan. Contohnya, saya dapat satu mesin yang QR code. Saya dah ke arah sistem online dan tak lagi kalau dulu-dulu kita bayar cash. Kalau saya pergi mana-mana expo, saya dah boleh bawa tu je. Jadi senang. KPLB menyediakan peruntukan sebanyak 20 juta di dalam RMK 12 bagi mempergiatkan program e-dagang dan pendigitalan kepada usahawan luar bandar di bawah bimbingan KPLB. Kita menyahut saranan kerajaan untuk ke arah digital. Since saya join Desa Mall at KPLB, saya dapat banyaklah maklumat dan bantuan yang diorang sediakan. Pelbagai inisiatif juga dilakukan, antaranya mewujudkan platform serta aplikasi e-dagang bagi memasarkan produk secara dalam talian. Sekarang semudah ABC je, dengan satu jari je kita dah boleh mendigitalkan produk kita. Kita boleh jual online dekat Desa Mall punya platform lah. Diperkenalkan sejak Oktober 2017, kini lebih 2,000 produk usahawan luar bandar berada di pasaran tempatan dengan jumlah jualan yang memberangsangkan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga KPLB dari segi sokongan dan bantuan yang disediakan. Ini adalah peluang kami untuk menjana pendapatan dan untuk mempromosi produk-produk kami dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Berpandukan slogan membandarkan kawasan luar bandar, usaha pihak kementerian memberi kelebihan kepada para peniaga untuk berdaya saing secara sihat. Menghimpunkan ratusan penggiat seni tekstil, artisan dan penenun dari 13 negara ASEAN, Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 yang dianjurkan oleh Yayasan Tenun Pahang Diraja ini dilihat sebagai satu kejayaan yang membanggakan. Selain dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam kalangan para peserta dari negara berbeza, Malaysia turut mengambil peluang untuk menonjolkan keindahan seni tekstil tempatan kepada masyarakat dunia. Buat julung-julung kalinya, Malaysia menjadi tuan rumah bagi penganjuran Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8. Bertemakan Celebrating Textiles A Journey, majlis disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Turut diadakan pameran tekstil dari 13 negara ASEAN, demo seni kraft tempatan dari seluruh Malaysia serta penjualan tekstil. Sebenarnya saya sebagai seorang pengusaha mereka nak first of all kita nak promosikan kain-kain kita, kain tradisional kita yang dia sangat indah dan sangat macam dilupakan oleh generasi baru. Kita nak mempromosikan supaya nak mengatakan bahawa tradisional punya tekstil kita ni masih relevan dan boleh diadaptasi untuk kehidupan moden kita ni. Dalam usaha memodernkan penggayaan tradisional, padanan rekaan corak dan warna yang sesuai perlu dititik beratkan agar ia selari dengan perkembangan fashion semasa. Namun, setiap sentuhan dilakukan dengan teliti agar tidak menjejaskan karya asal. Ada setengah-setengah baju seperti baju kurung, baju Melayu yang sudah direka sampai tahap yang dia patut stop lah sebab dah perfect. So, kita maybe mix and match it dari segi pakai kain corak lain ke dengan kain. Tapi dia punya shape tu, kalau boleh kita maintain dari segi pakaian tradisional. Tapi kalau kita pakai baju moden, kita mix and match, tenun dengan batik, that's okay. Saya rasa itu cita rasa diri sendiri dan kita patut just encourage. Jadi step pertama adalah dengan memberikan kebebasan kepada anak generasi muda untuk styling kain sesuai dengan apa yang mereka suka. Nanti akan ada saatnya di mana mereka tahu what do and what don't untuk mix and match kain. Jadi untuk membawa traditional textile ke fashion scene itu ada berbagai strategi. Nah, kalau aku biasanya memadukan antara tren yang apa sedang hit sekarang. Contohnya outerwear. Sekarang semua pakai outerwear. Terus bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara tenunan lokal dengan taste yang lebih modern dan looknya internasional sehingga anak-anak muda lebih akan pakai. Berkongsi matlamat yang sama untuk melestarikan tekstil tradisional, 19 kertas kerja dibentangkan dari 13 negara termasuk Indonesia, Thailand, India, Filipina, Singapura, Kemboja, Kanada dan Myanmar. Harapannya adalah agar generasi muda semakin banyak yang memakai tenunan dan juga semakin banyak juga anak muda yang berprofesi sebagai penenun sehingga from upstream to downstream semuanya bisa dikuasai anak muda untuk kebaikan kemajuan tenun. Kita ni perlu tahu pasal our traditional textiles. That's number one. Number two, kita harus try and make traditional textiles tu sebagai your own. Dari segi fashion ataupun mereka, kita cuba masukkan dalam kita punya lives. Bukan sekadar memberi ruang dan nafas baharu kepada penggiat tekstil, simposium ini juga membuka peluang kepada generasi muda untuk menambah pengetahuan dalam bidang rekaan tekstil tradisional. Melalui penganjuran kali ini, diharapkan agar Malaysia mampu menerajui persada fashion dunia dengan keunikan hasil seni tekstil tempatan.
kasih, Chef. Nampak menarik ni, tak sabar rasa nak makan. Bagi mereka yang gemar melancong, Rusia merupakan antara destinasi menarik untuk dikunjungi. Rata-rata pelancong teruja untuk meneroka keindahan negara terbesar di dunia ini sambil menghayati pelbagai peninggalan sejarah yang masih kekal terdapat pada seni binanya dan monumen-monumen yang menakjubkan. Segmen Sana Sini akan membawa anda melawat ke beberapa lokasi menarik di Kurs Rusia bersama pelajar Malaysia Nurul Hanis Amira Nurul Halizam yang kini menuntut di Kurs State Medical University. Kursk, Rusia merupakan sebuah bandaraya dan pusat pentadbiran yang terletak di kuala Sungai Kur, Sungai Tuskar dan Sungai Siam. Bandar ini pernah menjadi lokasi pertempuran kereta kebal terbesar dalam lipatan sejarah dunia. Bagi anda yang inginkan kelainan, Bandar Kursk adalah antara destinasi pilihan untuk dikunjungi. Здравствуйте, зрители Нони. Меня зовут Нурул Ханис Амира. Я 24 лет. Сейчас я учусь в Курский медицинский государственный университет. 5 tahun menetap di Kursk sebagai pelajar jurusan perubatan menjadikan Hanis sangat arif mengenai selok-belok di sini. Antara tempat menarik yang boleh dilawati adalah Gugulia Park. Taman ini merupakan salah satu daya tarikan pengunjung, terutamanya ketika musim luruh. Selain dapat menikmati panorama alam semula jadi, pengunjung juga boleh melakukan pelbagai aktiviti riadah bersama keluarga dan teman rapat. Apa yang menarik tentang universiti saya ialah medium kami dijalankan dalam bahasa Inggeris sahaja. Profesor kami turut bercakap dalam bahasa Inggeris. Aktiviti, permainan dan segala aktiviti yang dijalankan hanya antara murid-murid sahaja, iaitu International Faculty. International Faculty mempunyai Malaysians, Brazilians, Indians dan Nigerians. Kami semua bergabung dan dicampurkan di dalam satu kumpulan dan kami semua belajar bersama-sama. Znamensky Cathedral merupakan salah sebuah bangunan ikonik yang menyimpan 1001 kisah sejarah Kursk. Gereja yang dibina sekitar tahun 1865 ini bukan sahaja menjadi pusat keagamaan bagi masyarakat setempat, malah seni bina dan reka bentuknya yang unik turut menjadikan ia sebagai lokasi tumpuan pelancong. Lokasi seterusnya ialah Mahkamah Dom Sovetov, sebuah tugu peringatan Saint Lenin dibina di hadapan bangunan bagi memperingati perjuangan pahlawan negara. Presiden Rusia Vladimir Putin turut mempunyai sebuah bilik khas di dalam bangunan ini. Tidak lengkap sekiranya anda berkunjung ke Kursk tanpa menikmati keenakan masakan tempatan di sini. Bagi Hanis, antara makanan kegemarannya ialah shawarma. Menu yang popular dari tanah Arab ini adalah antara makanan halal yang mudah didapati di sekitar Bandar Kursk. Selain itu, plov ayam juga antara menu istimewa bagi masyarakat di sini yang wajib dicuba. Pesanan saya buat penonton Nona yang belum berada di sini, silalah datang lawati Russia kerana Russia sangat berbeza daripada anda tengok di dalam televisyen. Selain pada itu, berbeza dari segi keunikan diorang, budaya diorang dan juga bahasa diorang. Meskipun sedikit terpencil berbanding bandar-bandar besar lain di Rusia, namun lokasi yang syarat dengan sejarah ini pasti mampu memberikan anda pengalaman melancong yang berharga dan berbeza. Tujuh tahun mencipta nama, jenama Mama Sap semakin berkembang dan tidak hanya tertumpu kepada sistem jualan produk semata-mata. Ramai yang mengenali Mama Sap ni adalah satu bisnes bakery. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu kita adalah bisnes network company, iaitu kita adalah bisnes training yang membantu ramai usahawan yang nak berjaya, yang nak improve kehidupan dia, nak improve kewangan dia untuk bersama dengan kita untuk kita train mereka menggunakan produk kita lah.
Berjaya mencapai jualan sebanyak 100 juta ringgit pada tahun 2020, kini jenama ini memvariasikan rangkaian perniagaannya dalam bidang kosmetik, fashion dan banyak lagi. Siapa yang ada range produk yang banyak, sebenarnya itu bukan cabaran, itu ada peluang untuk you tarik lebih ramai lagi ejen-ejen yang excited bersama dengan kita. Dalam majlis yang sama, Siti Nur Sabrina juga berkongsi pengalaman dan cabarannya dalam dunia perniagaan. Leadership ni adalah you lead people, you lead team you. Tapi sejauh mana you lead, sejauh mana you sayang, you nak nampak team you tu capai sesuatu yang lebih baik. So bagi Mama, leadership adalah cinta. Sebab tu kalau tengok Mama Sab, dia punya tagline, true love is everything. Sebab kita tak akan boleh memimpin orang yang you tak sayang. You hanya boleh memimpin orang yang you sayang. You melangkah dan you melangkah yang you akan Bermula secara kecil-kecilan di rumah, kini jenama Mama Sab sudah memiliki 12 cawangan kedai dan puluhan ribu ejen serta stokis di seluruh Malaysia. Mama Sab ucapkan ribuan terima kasih untuk Mama Sab Lover yang non-stop sampai daripada awal, daripada start bisnes kat rumah sampailah kita hari ini masih membeli. So memang Mama Sab mengucapkan ribuan terima kasih lah untuk sokongan yang sangat luar biasa lah. Antara syarikat pertama yang menawarkan ejen perniagaan tanpa modal, Mama Sab ingin membantu ramai wanita, terutamanya suri rumah untuk menjana pendapatan lumayan. Sentiasa mengamalkan prinsip berkongsi rezeki, dia percaya setiap kejayaannya adalah hasil kerjasama semua yang terlibat. Bermula pertengahan bulan ini sehingga Mac 2023, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan fasa aktif monsun timur laut bakal melanda negara. Dalam tempoh itu juga, beberapa kawasan diramal bakal berdepan dengan bencana banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan perkembangan semasa dan cuba elakkan berada di kawasan berisiko tinggi. Jaga keselamatan diri dan ingatlah mereka yang tersayang. Baiklah, Nona sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada Hotel Royal Chulan Damansara kerana sudi menerima kunjungan kami pada minggu ini. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Sehingga bertemu kembali di minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan.